Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberi peluang dan juga masa untuk kita meneruskan lagi siri yang kelima, iaitu dalam program Minggu Tokoh Wanita bersempena dengan sambutan 6 dekad KPM. Jadi pertamanya saya kenalkan diri saya selaku moderator pada malam ini, iaitu Nurul Akilah binti Mahmud selaku Naib Presiden Heavy untuk KPM bagi tenur 2021. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, program Minggu Tokoh Wanita ini adalah program yang dianjurkan oleh Majlis Heavy Kebangsaan PKPM ataupun Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia bersempena dengan sambutan 6 dekad PKPM pada 30 Mac yang lepas kita telah 31 Mac yang lepas kita telah mengadakan sambutan hari jadi PKPM yang ke-60 tahun, dan program ini diadakan setiap minggu, iaitu sebanyak 5 episod ya, dan ini adalah 5 ini adalah episod yang terakhir lah yang dilaksanakan. Dan antara tujuan atau matlamat program ini dilaksanakan adalah untuk menampilkan dan mengangkat tokoh-tokoh wanita yang disegani di dalam negara kita ataupun di dalam jemaah kita sendiri, dalam KPM, dalam APIM dan juga WADA, yang menyumbangkan jasa dan khidmat mereka sepanjang berada dalam lapangan dakwah. Dan juga yang terakhirnya, mungkin saya boleh mengalu-alukan semua penonton untuk menonton program ini di platform digital kami di Facebook Heavy PKPM dan juga di WAP TV. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menceritakan sedikit tentang latar belakang panel kita pada malam ini. Jadi saya yakin sahabat-sahabat di luar sana mungkin dah sering mendengar atau pernah melihat muka panel kita pada malam ni. Alhamdulillah kita dapat menjemput YB Rusnah binti Alwai. Sihat ya YB? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi YB merupakan ahli parlimen Tangga Batu Melaka dan juga mewakili parti PKR atau Parti Keadilan Rakyat. Okey, jadi mungkin saya teruskan kepada soalan yang pertama yang mungkin kita ajukan kepada YB selaku pemimpin masyarakat. Mungkin kita boleh tanyakanlah tentang wanita di dalam politik ini sendiri dari segi cabaran dan juga harapan YB sebagai seorang wanita. Silakan YB. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan tahniah kepada Heavy PKPIM ya kerana sudi menjemput saya pada malam ni ya. Jadi sebenarnya ya saya nak cerita sikitlah pengalaman saya dengan PKPIM. Saya mengajar di UiTM selama 26 tahun ya. Dan salah satu aktiviti saya ialah menjadi penasihat PKPIM di peringkat kampus lah. Banyaknya ialah di UiTM Melaka ya. Jadi apabila kita PKPIM ni dulu dia kalau dari segi politiknya pada tahun mula daripada 1998 tahun 2000 itu dia mula mendapat ya satu kawalan yang ketat lah bila berlakunya pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi persatuan pelajar yang ni pun memang disekat dan ditekan sehingga di UiTM Melaka dia tak boleh nama lagi atas nama PKPIM, maka dia dinamakan Insan. Jadi kita pun bergeraklah dengan nama itu, tapi matlamat kita adalah sama ya. Kita pun seperti kita tahu ialah persatuan ini adalah persatuan yang ke arah kebajikan pelajar-pelajar Islam ya. Jadi memang kita punya program-program yang kita latih pimpinan-pimpinan ramai pelajar-pelajar kita yang daripada PKPIM ni. Jadi sekarang kita cerita pasal
heavy ya, iaitu wanita ya, wanita ataupun kalau dalam keadilan ni kalau bawah daripada 35 tahun, wanita ni ada di dua tempat. Yang pertamanya adalah di AMK ya, Angkatan Muda Keadilan. Itu pun adalah satu 35 tahun ke bawah kalau wanitanya ya, yang wanita muda ya, dan begitu juga dia ada Seri Kandi juga pun bawah 35 tahun. Jadi apakah maknanya kalau kita soalan saudari Akilah tadi tentang wanita dalam politik ya. Jadi cabaran dan harapan. Okey. Jadi bagi saya maknanya bila kita mencebur politik tu kita kena betulkan niat dulu. Ya, innamal a'mal binniyat ya. Apa-apa kita kita lakukan ke adalah bergantung pada niat. Jadi kenapa kita join kenapa kita menceburi di politik ya. Jadi kadang-kadang kita menceburi politik secara amnya orang sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam kita kena betulkan niat kita ya untuk mencari keredaan ilahi. Jadi mencari keredaan ilahi tu banyaklah ya, dan ramai juga wanita atau orang tercebur dalam politik kerana idealisme. Yang pertamanya kerana idealisme. Contohnya macam kita lah ya, dia wanita macam PKPIM ke ABIM ke Wadah ke, kita ada idealisme kita. Kenapa kita berjuang ni nak menjadi keredaan ini, nak menjadikan Islam sebagai way of life ya, supaya orang faham benda tu. Dan nak menjadikan way of life politik adalah satu cara bagaimana kita menjadikan Islam itu sebagai way of life ya. Yang keduanya kerana idealisme yang keduanya kadang-kadang ada orang join politik ni, wanita join politik ni kerana terpaksa. Dia bukan dapat bercita-cita, tak, dia macam tertolak ke dalam dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang hebat ya. Contoh kita ada dalam keadilan adalah Datuk Seri Wan Azizah dan juga YB Nurul Izzah ya, iaitu yang tertolak ke dalam politik dan menjadi pemimpin yang hebat yang menjadi idola kita kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim membela Datuk Seri. Ini bukan diturun-turunkan, bukan kroni, sebab mereka berjuang ke arah itu dan mereka menjadi rupanya dalam politik hebat mereka ya. Jadi yang seterusnya orang join jadi politik ni kerana apa? Kerana dia melihat apa terjadi di dalam masyarakat ya. Apakah kebejatan, apakah keburukan ya. Jadi kita tertolak ke dalam politik because of that. Macam saya sendiri, saya rasa itu sebabnya. Ya, sebab saya sebagai seorang bekas pensyarah di UiTM ya, saya melihat bila kita mengajar prinsip-prinsip, saya mengajar undang-undang ya. Jadi bila kita mengajar prinsip undang-undang tu, banyak prinsip-prinsip yang kita ajar tu bila kita lihat realitinya dalam negara kita, dia kita nak jawab student pun payah. Kenapa jadi macam contohnya undang-undang ni adalah demi keadilan. Tetapi bila demi keadilan kita tengok banyak kes-kes ni macam keadilannya prinsip-prinsip keadilan ni tidak dilakukan ataupun tidak dijalankan ya dengan baik ya. Contohnya katakanlah kita dalam undang-undang kita ada separation of powers ya, kita ada independence of judiciary, tetapi apabila dalam kes ni nampak macam hakim-hakim dipengaruhi ya, maknanya dikawal oleh eksekutif ya. Jadi ini menyebabkan kita tengok banyak benda tak kena lain daripada prinsip undang-undang yang kita ajar, jadi kita tertolak untuk membetulkan keadaan ini di segi politik. Jadi itulah sebab kenapa saya tertolak dalam politik. Padahal kalau kita dalam politik ni macam-macam dia punya macam dia kata punya cabarannya, macam-macam you nak masuk politik pertamanya kalau di universiti ke apa tak boleh cerita politik. Sebagai pensyarah apabila you cerita politik you akan dilaporkan. Saya sendiri kena 2 kali tindakan. Ya, jadi perkara begini kadang-kadang kita mengajar tu orang macam student kadang dia silap faham ya, ataupun adalah yang yang menghantu-hantukan student mengatakan tak boleh cakap politik. Padahal ini kita tidak ada kebebasan akademik pada masa itu, kita tidak ada kebebasan akademik. Nak cerita politik padahal itu adalah pelajaran. Itu adalah subjek. Macam mana kita didik student supaya berfikiran kritis. Ya,
tetapi kita tak boleh. Jadi itu yang dikatakan apa tu, kenapa saya ulang benda ni selalu kalau orang tanya saya kenapa dah jadi lecturer, dah Profesor Madya pun pada masa itu, ya, kenapa saya terjun. Benda yang politik ni memang amat sukar di dalamnya, ya. Jadi saya kata 3 benda lah kenapa saya join politik, ya. Yang pertamanya adalah kerana apa tu, kita ni kalau kita mati besok 3 perkara. Ini saya selalu ulang-ulang. 3 perkara saja. Yang pertama, doa anak yang soleh. Itu kita tak pasti anak kita yang soleh ke tidak, tapi kita cuba ke arah itu. Yang kedua, sedekah jariah. Pun kita tak banyak bersedekah. Yang ketiga, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi apabila kita mengajar sekat, apa nak mengajar cakap yang betul, ada je halangan. Diambil tindakan semua. Jadi saya rasa ini merupakan push factor saya keluar join politik, ya. Okay. And then cabaran-cabaran wanita. Contoh kalau cabaran wanita, ya, satu lagi sebab mengapa orang join politik, kerana keluarga dia memang orang politik. Ada juga macam tu, kalau daripada segi yang kaum lelaki punya, kita cerita tengok PM kita dulu siapa, PM Arwah Tun Razak, dia punya yang mewakilinya ialah Datuk Seri Najib, ya, pun Perdana Menteri juga. Lepas tu Tun Razak, Tun Hussein On sekarang, Datuk Isyamuddin pun politik juga, ya. Kalau Tun Mahathir, Datuk Mukris pun politik juga. Jadi banyak kerana keturunan juga, maknanya kerana family tu family politik, jadi dia pun join politik. Okey. Jadi sekarang bagi wanita, bagi saya cabaran, ya, wanita itu ialah yang pertamanya, wanita ini dia bila dia join politik, dia kena imbang diri dia antara tugas kepada keluarga dengan tugas kepada politik dan masyarakat. Itu dia punya cabaran pertama, ya. Yang kedua, bila kita join politik ini, kita mesti mempunyai asas dan ilmu, ya. Kita tak boleh cakap orang ataupun main cakap-cakap macam tu je, tak ada asas, ya. Jadi tidak kukuh dan tidak dapat menerangkan kepada publik kenapa kita join politik, apa dasar kita politik ni, adakah ianya akan diikuti oleh orang ke, ya. Dan agar perjuangan tu adalah kita, bila kita terlibat dengan perjuangan tu, kita mesti ada ilmu, kita mesti punya asas supaya kita punya adalah tersusun dan kemas, ya. Ada strategi tersusun. Jangan main politik main maki-maki orang aja. That's not the way, ya. Bahasa kena baik, ya, cakap kena apalah, ya. Dan apatah lagi dalam zaman sekarang, orang dah memang zaman-zaman sekarang ni orang pandai politik, orang pandai menilai. Kadang-kadang banyak juga yang penganalisis politik yang tak bertauliah ni pun ramai juga, suka hati dia aja, ya. Yang ketiga adalah kerana contohnya cabarannya adalah keluarga, ya, terutamanya suami. Adakah dia faham? Kerana bila kita buat politik ini masa kita, ya, masa banyak diambil di luar selalunya, ya. Jadi adakah memahami, adakah beri kebenaran, dan adakah ia memberi sokongan? Sokongan ni banyak ni lah, ya. And then adakah punya contohnya kitanya dalam politik juga ada mempunyai cabaran gender. Sama ada kita nak ke depan, adakah kaum lelaki ni beri kita ruang dan membuka peluang kepada kita, adakah macam mereka memandang rendah pada kita, ya. Saya kagum dengan negara-negara Skandinavia, ya, contohnya Finland, Sweden, apa lagi Denmark, ya. Negara-negara ini kalau diukur, dia punya tahap kebahagiaan warga negara dia tinggi. Sistem kebajikan dia bagus, ya. Dan negara-negara di Skandinavia ini banyak dipimpin oleh wanita. Jadi bagi saya, itu adalah harapan saya. Harapan saya ialah, ya, wanita, ya, ada antara jumlah tertinggi pengundi, ya, antara jumlah wanita yang boleh mengundi dalam negara kita adalah tinggi, ya. Kalau tidak pun sama, tapi kurang sedikit sahaja, tapi tinggi jumlahnya, dia. Lepas tu wanita, ya, maknanya kita kena tahu, harapan saya, wanita kena tahu kenapa dia perlu mengundi. Ada yang tak ambil kisah, ya. Sebab apa dia perlu ambil kisah? Sebab ramai yang maknanya dia kena
apa nak kata, kena melihat apabila ramai wanita dalam pimpinan atau pemimpin negara, dia akan melihat sesuatu melalui gender lens. Ya, kepentingan gender. Bukan bermakna kita fight for human right, women's right, bukan dalam keadaan yang melampau, tetapi kita perlu bahawa hakikat bahawa kesejahteraan dan kebahagiaan wanita itu menyebabkan kebahagiaan kepada keluarga dan kepada masyarakat seterusnya negara. Jadi penting benda tu. Ya, and then contohnya macam di Malaysia ni, ya, ahli parlimen wanita di Dewan Rakyat hanya 14%, ya, 14% sahaja, ya. Dan harapan kalau daripada banyak orang mengatakan ataupun dalam Parti Keadilan sendirilah mereka inginkan 30%, ya. 30% daripada MP semua tu ada penglibatan dalam militer dan politik 30%. Okey. Tapi bagi saya secara personal, kita tidak perlu hadkan. Kalau ramai wanita yang berkualiti, yang bagus, integriti, jalan terus lebih daripada 30%. Kenapa kita perlu hadkan? Kan? Jadi, dan juga bagi saya, kalau katakanlah pemimpin wanita, jumlah wanita yang bagus dari segi politik yang boleh ke depan apa semua ni kurang, kenapa kita nak jadikan dia pemimpin ataupun nak angkat dia juga kalau dia tidak berkualiti? Tetapi saya percaya wanita Malaysia ini banyak ilmu, pelajaran tinggi, ya, dan perkara ini untuk macam mana jadi pemimpin yang baik ini ada yang kita, tapi banyak benda yang boleh dipelajari, ya. Jadi itu adalah saya punya dari segi pelibatan wanita politik, apa dia punya cabaran dan apa saya punya harapan. Okey, soalan pertama. Okay, terima kasih kepada YB atas kupasan yang pada saya sangat menarik lah, yang membuka mata kita melihat bahawa pentingnya betapa pentingnya wanita itu berada dalam politik dan betapa banyak cabaran yang dihadapi. Mungkin tadi YB ada sebutkan soal keluarga, soal komitmen bersama anak, suami dan sebagainya, dan itu kita tidak nafikanlah sebab sebagai seorang wanita yang berkejaya memang itu adalah konflik yang memang kita akan hadapi, dan macam mana YB kata kita kena selesaikan konflik tersebut dengan cara yang baik, dengan aman. Mungkin boleh bawa bincang dengan suami, macam mana nak urus anak dan sebagainya, itu kita boleh bahagikan masa lah. Yang penting wanita itu kena ada di dalam politik supaya mereka dapat melihat dunia dan dapat melihat bahawa masyarakat memerlukan perempuan untuk memimpin, bukan sahaja lelaki, untuk mendapatkan keseimbangan di dalam sebuah negara lah. Jadi mungkin saya pergi kepada soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan tadi YB mungkin ada sebutlah sedikit tentang pentingnya wanita itu berada dalam politik secara langsung, dan mungkin saya boleh minta untuk YB jelaskan secara detail berkenaan dengan kenapa wanita ini perlu ada di dalam politik ataupun perlu berada di dalam sesebuah parti, maupun di peringkat parlimen ataupun di peringkat DUN. Jadi mungkin YB boleh bahas sikit lah. Kita hidup macam jumlah rakyat Malaysia ni separuhnya wanita, ya. Dan kita ni banyak cakap hak wanita ditekan semua. Kalau kita sendiri tidak berada di dalam itu, siapa nak memperjuangkan hak kita? Sebab itu kita mesti terlibat, maknanya wanita kena terlibat dalam politik ini kerana ini kesaksamaan gender. Ya, bukan bermakna macam saya cakap tadi, bukan bermakna apabila kita saksama tu, ya, orang ni nak panjat tiang elektrik, kita pun panjat tiang elektrik. Bukan macam tu. Macam kita tengok dari segi fitrah, apa perkara macam tugas-tugas yang boleh, ya, wanita itu jangan kita terlampau memikirkan mesti nak sama rata lah ini, melalui dalam keadaan yang ekstrim seperti yang diperjuangkan oleh setengah-setengah ni lah, ya, macam aktivis wanita yang tidak memandang kita punya macam prinsip, dia sesuai dengan masyarakat, ya. Jadi maknanya sekarang ni, ya, wanita terutamanya dia penting dalam masyarakat.
macam saya cakap tadi, keluarga, masyarakat, seterusnya. Okey, jadi lebih ramai yang terlibat akan menjadi faktor sebagai pressure group. Pressure group. Bila wanita ramai terlibat, dia melihat sesuatu tu dipanggil sebagai istilahnya gender lens, ya. Jadi dia akan menjadi pressure group. Contohnya katakanlah, apabila dalam bidang pendidikan, kita tahu dalam bidang pendidikan ramai lecturer adalah terdiri daripada wanita. Ya, cikgu pun ramai daripada segi wanita. Jadi kalau kita terlibat dalam politik, bagaimana undang-undang dibuat? Contohnya, adakah kita boleh menjadi pressure group? Contoh kalau cikgu-cikgu, dia mengajar, kebajikan dia macam mana? Contoh masa PKP ni lah, dia sibuk mengajar PDPR, tapi anak dia yang kat rumah tu dia macam mana? Macam mana? Ya, jadi macam mana kebajikan itu boleh dipikirkan tak perkara begitu susahnya. Pada masa sama dia nak mengajar, pada masa sama anak dia nak kena juga buat PDPR. Sangat mencabar. Jadi kalau kita dapat lihat bagaimana perkara ni kita boleh berikan kebajikan pada guru, bagaimana kita sokong dia dari segi facilities dia, ya. Lepas tu macam contohnya bagaimana contoh sistem sosial ni dapat membantu dan memudahkan wanita, ya. Jadi lepas tu bagaimana penjagaan anak-anak mereka? Apakah pusat penjagaan kanak-kanak disediakan di tempat kerja? Pada masa dulu memang diceritakan pasal penjagaan anak-anak di tempat kerja ini, ya. Tetapi kita tak tahu how effective it is. Hari tu masa kita kerajaan PH tu memang kita pentingkan tu, ya, Timbalan Perdana Menteri juga, iaitu Menteri Wanita dan Kebajikan, iaitu Datuk Seri Wan Azizah dan juga YB Hanayo, cakap pasal benda-benda ni. Jadi maknanya sekarang ni adakah ianya diteruskan? Jadi kalau you lihat macam mana kepentingannya ini, bagaimana adakah contohnya wanita terus dibebani, contohnya katakanlah wanita ni cikgu ni ataupun lecturer ni, dia masa dia cuti bersalin, adakah dia masih terus kena marking papers? Ada tak itu menambahkan? Ini benda-benda ini kita biasa tengoklah perkara ini. Jadi kalau kita tidak ubah, benda-benda ni kita ubah melalui undang-undang. Jadi kalau wanita tidak dalam politik, tak menjadi MP atau yang membuat undang-undang, tidak menjadi pressure group, jadi kepentingan mereka itu tidak dapat dilihat dengan baik. Padahal apabila kebajikan wanita dijaga dengan baik, maka insya-Allah keluarga akan dapat kebaikannya dan masyarakatlah dia punya inilah. Jadi bagi saya itu adalah kenapa wanita banyak lagi kenapa wanita tu dia mesti terlibat dalam politik untuk jadi pressure group. Kalau wanita kadang-kadang dia dari segi harga barang contohnya. Wanita ni hidup dia beli harga barang, dia punya ni, masak dia, dapur dia. Jadi kalau harga barang terus naik, macam mana nak itu mesti melalui tekanan politik. Jadi kalau you sendiri tahu apa keperluan-keperluan kita, apa keperluan kita sebagai wanita, dan sebab kita ni yang sangat penting, jangan nampak pasal keluarga, pasal apa-apa saja, dalam bidang apa saja. Jadi kita mesti menjadi pressure group. Kita tahu apa undang-undang yang buat, undang-undang yang bagaimana yang kita perlu perjuangkan untuk menjaga kebajikan dan juga family dan juga masyarakat dan seterusnya negara. Ramai juga yang dikatakan hari itu, ramai wanita bila lepas kahwin berhenti kerja. Padahal mereka adalah golongan yang produktif untuk menaikkan negara dari segi dari segi skill yang mereka ada ramai. Itulah setakat itu soalan nombor 2 tu. Okey, terima kasih YB. Jadi betul lah bila YB sebut soal bila wanita berkahwin dia akan berhenti kerja sebab dia rasa anak siapa nak jaga, suami tak terurus dan sebagainya kan. Jadi mungkin sebab tu dia rasa dia perlu berhenti kerja. Sedangkan komitmen makin bertambah. Dari segi keuangan, terpaksa suami bekerja part time dan sebagainya lah kan. Jadi saya yakin seperti yang Hamka sebutkan di dalam bukunya, dia kata bahawa wanita itu perlu dibimbing supaya dapat berjalan dan dipapah supaya jangan jatuh.
Jadi benarlah bila Hamka sebut tentang perempuan ni, supaya perempuan ni bukanlah nak dikatakan lemah sehingga tidak boleh berjalan sendiri. Tapi perempuan ni perlukan kepada panduan ataupun perlu kepada bimbingan supaya mereka sentiasa berada di landasan yang betul. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah betul, tapi kita perlu juga kepada nasihat, kepada bimbingan dan sebagainya lah. Dan sebab itulah mungkin yang pusingan yang ketiga ni saya boleh tanyakan kepada YB, apa nasihat yang terbaik yang boleh diberikan kepada wanita ataupun kepada adik-adik Hewi di luar sana yang mana mereka sekarang ni rasa tak semangat untuk berada di lapangan disebabkan semua program online dan sebagainya, dan mereka pula rasa macam seolah-olah tidak sesuai ataupun dia bukan the chosen one lah. Maksudnya dia rasa macam dia bukan yang terpilih untuk berada di dalam PKPM dan sebagainya. Mungkin YB boleh bagi nasihat atau kata-kata semangat lah untuk mereka supaya mereka sentiasa istiqamah di dalam PKPM sehingga ke akhirnya. Okay. Selalu juga saya cakap ni sebab ini adalah pegangan-pegangan saya yang bagaimana dan kenapa dan untuk terus istiqamah dalam politik. Ya. Perkataan dia tak mampu. You belum cuba, you tidak tahu sama ada mampu ke tidak. Macam saya selalu ingat, kita tak tahu berapa pantas kita boleh berlari sehingga kita dikejar anjing. Ya? Bila kita dikejar anjing, tak tentu harah kita lari. Rupanya, kita boleh berlari rupanya. Ya? Kalau kita dengan madah berhelah ni, siapa nak perjuangkan hak kita? Hak daripada kita punya rakyat, daripada kita punya kepentingan dalam tu, ya. Lepas tu, kenapa kita macam contohnya, jangan jadikan perkara itu sebagai satu alasan, jangan menjadikan perkara itu sebagai alasan, iaitu man ra'a minkum munkaran. Apabila kamu melihat kemungkaran, kamu kena ubah. Yang ada kuasa, kuasalah. Yang tak boleh bercakap lah. Janganlah asyik membenci dalam hati selemah-lemah iman. Apa cara kita boleh buat? Kita boleh banyak macam-macam peringkat. Yang boleh memimpin, memimpin. Yang boleh buat kerja-kerja sokongan, buat kerja-kerja sokongan. Ya. Perlu ambil tahu dan ambil peduli. Ya. Sebab itu Hari Wanita tahun ni dia katakan choose to challenge. Memilih untuk mencabar. Mencabar apa? Mencabar diri sendiri. Dalam perkara-perkara begini takkan nak tengok kesian ni. Tapi apa yang kita boleh buat kan? Kita boleh buat macam-macam cara. Kita tak boleh diamkan saja melihat segala perkara-perkara ni orang lain. Kalau kita harapkan orang lain, yang kita ni macam mana? Sebab itu ada konsep fardu kifayah dan fardu ain dalam kita punya agama. Yang mana kita kena turun apa semua. Dan bagaimana maknanya kita sini contohnya bagaimana undang-undang digubal. Macam kita tiap-tiap hari harga barang makin naik, peluang-peluang pekerjaan. Kalau kita tak ambil tahu, sekarang banyak graduan yang menganggur. Lepas tu bila kerja dah penat-penat study gaji 1,200 je kan. Takkan sedih tu. Jadi ini adalah projek-projek, ini peluang pendidikan macam mana, peluang dalam perniagaan. Jadi kita benda ni semua kita fight melalui politik tapi cara dia berbagai-bagai lah dan bukan saja kalau macam kita, kalau kita tak boleh nak ke depan, kita macam-macam cara kita boleh sumbang. Yang pertamanya idea. Kalau tak boleh ke depan, idea. Kalau tak ada idea, kita boleh bantu sikit-sikit melalui kewangan. Jangan selemah-selemah iman, pandang je. Idea tak ada, kewangan tak ada, masa pun tak boleh beri. Contohnya kita bila dalam dekat universiti ni, idealisme bukan main lagi nak berjuang. Tetapi apabila kita kawan-kawan kita contohnya, adakah kawan kita yang sibuk dengan politik, kenapa yang lain yang tak boleh mencebur politik tak boleh tolong jaga anak dia? Kan? Ini benda-benda ni, rangkaian ini perlu diwujudkan supaya kita membantu antara satu sama lain macam-macam. Lagi satu, kita boleh sumbang tenaga. Ada program-programnya, kita boleh tolong susun ni, tolong print paper, tolong dokumen ataupun makanan kita tolong pack kan. Lepas tu banyak kan idealisme dalam pergerakan pelajar ni. Saya selalu punya dia, kita masuk kampung buat program-program himat masyarakat. Sebab perkara-perkara kita buat program, yang pertama mesti ada kertas kerja.
kan, kelulusan HCP. Betul tak? Dia kata untuk apa? Supaya kita faham macam mana besok bila kita di luar pun, masyarakat luar, kita perlu ada benda tu. Kebertanggungjawatan, ya. Jadi macam mana kita nak plan, macam mana kita nak handle orang, macam mana kita benda-benda skill ni lah, ya. Mana kita perlu ada ilmu, kita perlu kadang-kadang kita tak tahu. Kita pun kadang kita terlibat tu macam apa ni, macam alah, apa ni, sebagai memenuhkan kadang-kadang kalau kat universiti kan ada kad merit, you ada persatuan tak? Tak ada persatuan, tak boleh libat. Jadi jiwa tu, hati tu, kalau tak nak belajar, ya, benda tu payahlah. Jadi saya rasa kita apa ni anak-anak Helwi ni semua, ya. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh ada alasan lah, ya. Memang ada orang apa, tapi cubalah sedaya upaya dengan pelbagai cara. Kalau tidak, siapa yang nak bela? Kita tengok apa yang berlaku dekat dunia ni, ya, terutamanya orang Islam. Macam-macam dia apa kan, tengok saja dekat Kashmir. Habis kalau kita tak membaca, kita tak ambil tahu apa terjadi, siapa nak bantu mereka? Kan kita dengan apa ni tidak sempurna iman seseorang kamu, kalau kamu tidak sayang apa ni saudara kamu seperti kamu sayang diri sendiri. Berlaku macam-macam saja. Macam apa dekat apa ni, dekat Syria apa terjadi, ya. Dekat mana? Dekat apa, orang-orang Uyghur di apa ni, di China, ya. Rohingya. Jadi siapa nak tolong ni? Ini bukan isu-isu Islam saja, ini adalah isu kemanusiaan. Jadi kita kena jadi orang yang sensitif dan peka apa yang berlaku sekeliling kita. Dan insya-Allah Tuhan bagikan kita tu kemahiran, ya. Ingat besok kita mati, kita akan disoal, kita muda guna untuk apa? Kita sihat ni guna untuk apa? Kan? Masa ni kita buang kat mana? Right? 5 perkara sebelum 5 perkara lagi. Jadi apa lagi tu, ya. Jadi perkara-perkara begitu kita kena ada. Bukan saja kita betul, ya kan, lagi satu, kita politik ni kita nak membantu orang. Niat kena betul lah. Jangan masuk politik sebab nak projek, nak apa, itu mengarut lah, ya. Maknanya you kena ada idealisme dan you tahu apa you perjuangkan, ya. Jadi contohnya apabila apa ni tadi, contohnya apabila you buat perkara, apabila apa ni kita terlibat dalam politik ni dan apa semua, ada banyak yang kita nak perjuangkan. Betulkan niat, isikan ilmu di dada, ya. Kena tahu apa yang kita hendak, apa matlamat kita dalam hidup ni, ya. Jadi kalau matlamat kena betul, niat kena betul, cara kena betul, ya. Jadi kadang-kadang kita apa-apa yang berlaku kat dunia ni, Tuhan, ya, dia tidak dia suruh kita buat benda tu. Segala apa yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat yang kepada kita ini, ada tanggungjawab di belakang. Jadi kita lipatkan diri dalam level yang kita boleh, ya. Bukan semestinya kalau tak boleh nak jadi pemimpin, nak apa benda, jadi yang lain tadilah, macam-macam cara. Yang penting kita kena ambil tahu, kena peduli, challenge ourselves to do that. Of course, kenapa? Mencari keredaan ilahi. Saya rasa setakat itulah, ya, untuk anak-anak. Okey, terima kasih YB. Jadi saya rasa sangat ringkas, padat dan menusuklah ke hati apabila kita dengar nasihat yang diberikan oleh YB kepada anak-anak muda. Kita kena challenge diri kita untuk jadi lebih baik. Bukan setiap hari tu kita kena buat checklist lah. Tengok apa yang kita, penambahbaikan kat diri kita setiap hari. Kita kena tahu. Dan sebab itulah setiap hari tu kena ada pembentukan niat. Apa yang kita buat semua ni kerana apa? Kerana nak nama, kerana nak pangkat dan sebagainya. Maka itu perlu disemak kembali lah. Okay, jadi mungkin seterusnya saya terus kepada soalan yang diajukan oleh penonton di Facebook PKPM, Hewi PKPM. Yang pertama adalah, apakah antara perkara yang menguatkan hati YB untuk terus memperjuangkan negara, masyarakat, agama dan bangsa kita ini? Kemudian yang kedua, boleh ke YB kongsikan apabila berada dalam suasana politik itu sendiri, apa yang YB terapkan supaya mereka di luar sana tidak memandang enteng kepada seorang wanita
Yang ini biasa orang akan pandang rendah kepada perempuan sebab mereka rasa perempuan ni tak layak untuk jadi menjadi ahli parlimen, jadi ahli DUN dan sebagainya. Dan apa yang kita boleh katakan secara firm ataupun secara tegas dengan apa yang kita lakukan dan tindakan susulan selepas itu masih berkait dengan apa yang kita lontarkan dalam kabinet. Jadi mungkin YB boleh jawablah, ada 2 soalan yang dilontarkan di Facebook. Right. Yang pertama tadi apa dia? Apakah yang menjadikan saya terus tetap dalam politik ni kan? Jadi betul. Saya sebenarnya dalam politik ni secara terus saya mula minat politik ni apabila saya tengok ialah masalah yang berlaku tahun 1998 itu. Tapi sebagai penjawat awam, tahu kawalan-kawalan kita tidak boleh ke depan ya. Dan saya telah bersara segera bagi masuk negara pada tahun 2013 apabila saya menjadi calon di DUN Rembia Alor Gajah ya. Jadi cabaran yang berat ini dengan tanggungjawab kepada family, dengan apa semua yang anak-anak masih belajar, kadang-kadang kita tidak nafikan, kadang-kadang adalah kita menjejaskan ya masa ke apa benda kepada family, tapi itu yang kita perlu korbankan ya, kita terpaksa berkorban perkara-perkara itu kerana bagi kita ya insya-Allah saya niat selalu saya cakap saya sekarang ni memperjuangkan untuk rakyat, untuk negara. Semoga apa kekurangan saya, apa kecurangan-kecurangan itu Allah dapat tampung kekurangan-kekurangan itu dengan pertolongan-pertolongan ya. Dan sebenarnya apa yang menjadikan saya tetap dengan cabaran-cabaran dan istiqamah ini adalah kita mempunyai kawan-kawan yang baik ya. Kawan-kawan yang selalu mengingatkan kita untuk kita share apabila kita ada masalah dan stres ya, kita share. Ya, jadi macam sebab itulah kata ada hadis mengatakan bahawa kalau kita berkawan dengan tukang besi, bau besilah. Tetapi kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita bau itulah. Jadi maknanya ke siapa yang keliling kita. Jadi sebab itulah ya kita tidak give up dan sebagainya. Sebab itulah kita ada kan kawan-kawan kita macam contohnya dengan Harry. Ada PKPIM kan, kawan-kawan yang mengingati kita, yang comfort kita kalau kita ada masalah, ya, membantu kita sekurang-kurangnya dari segi tekanan yang kita dah hadapi. Bukan mudah ya politik ini ya, kadang-kadang kita melawan musuh yang jelas tu tak apa, tetapi musuh dalaman ni lagi berat nak dihadapi. Sebab kita nak lawan, mereka adalah sebahagian daripada kita. Ya, jadi itu yang memang sakit. Jadi yang perkara-perkara itulah menyebabkan saya terus juga. Lagi satu, kita punya Ismail lah, kita hendakkan agenda reformasi. Kalau saya sebagai keadilan, kita nak agenda reformasi itu dijalankan. Tetapi sekarang kita baru saja 22 bulan kita sudah jatuh dan agenda reformasi itu kita belum dapat jalankan ya, hanya baru sedikit sahaja. Tapi satu kejayaan yang kita tidak boleh pandang ataupun remeh ataupun ketepikan, iaitu walaupun 22 bulan itu kita tak katakan baik, kata harapan banyak benda perlu perbaiki, tapi sekurang-kurangnya dapat diukur. Contohnya rasuah. Ya, di negara kita adalah dia punya rasuah pada masa itu level dia nombor 61 ya, teruk ya. Tetapi apabila 22 bulan dah naik sikit ya, iaitu kita menjadi nombor 51. Maknanya kita dah lebih baik daripada ini ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita baca-baca pun Malaysia ni nombor 1 dari segi corruption ya. Jadi itu adalah kita punya agenda, macam mana kita mau melihat apa-apa dalam sistem government ini ya, yang macam sekarang ni tengok je lah kan. Contohnya kita nak bercakap pun tak boleh dah tak boleh nak bersidang. Parlimen darurat kan. Jadi payah kita nak bercakap benda macam ni. Jadi kita rasa kita perlu berjuang lagi. Kita boleh ada ruang untuk berjuang. Tapi untuk mengekalkan dalam level politik itu tetap menjadi ini memang sukar. Banyak-banyak halangan yang kita hadapi. Tetapi kita cari tadi, kita harap sajalah kita terus jalan. Kita dengan orang-orang yang keliling kita yang bagus. Dan kita punya penyokong politik. Kita punya pimpinan politik jelas matlamat kita. Jadi yang masalah-masalah itu kita anggap sebagai part and partial
dalam perjuangan ini. Ya, kalau jauh lah kalau saya nak dibandingkan, tapi kita dengarkan, kita ni sikit saja yang kita buat. Ya, maknanya orang berjuang ini, ya, dia tidak rehat di dalam dunia ini. Dia berehat apabila dia meninggal. Mudah-mudahan apabila kita cakap ni, kita punya niat betul, kita di arah itu. Jangan kita cakap dia tiba-tiba, mak Tuhan tak reda apa kita buat ni, payahlah. Jadi kita berharap itu, dan itulah yang kita harapkan, ya, untuk supaya kita terus istiqamah. Yang kedua soalan tadi, apa dia? Jangan memandang enteng apa tadi? Apa tu? Wanita. Soalan Ya, kedua. betul. Kiranya apa yang perlu kita terapkan kepada masyarakat di luar sana supaya tidak memandang enteng kepada seorang wanita? Saya rasa memang tak boleh pandang enteng lah, kan? Jadi wanita ni sekarang di negara kita contohnya bukan memandang enteng. Kadang-kadang kalau dulu kita biasa dalam kita belajar prinsip ni kan, katakan bahawa kita hanya boleh jadi pemimpin kalau tak ada lelaki yang memimpin, ya. Tetapi sekarang banyak wanita, banyak pengetahuan dan kita boleh memimpin. Ya, kita memimpin macam-macam peringkat lah. Tapi jangan dalam pelibatan dalam wanita ni jangan diketepikan. Jangan diketepikan. Wanita banyak dia punya skill. Contoh baca dulu adalah yang nyatakan bahawa kalau lelaki dia boleh fokus pada satu perkara saja, tapi kalau perempuan dia boleh buat banyak perkara. Contoh, kalau kita suruh ayah kita pergi kedai, ya, beli pertama apa ni mak you kata kan, beli cili api, beli lengkuas, beli ni apa semua, kalau tak tulis jangan harap ayah tu ingat. Tapi orang perempuan ni dia ingat. Lepas tu orang lelaki kalau dia cakap ni dia boleh fokus satu perkara. Tadi orang perempuan macam kat dapur mak kita sambil masak tu mesin basuh jalan. Lepas tu apa? Adik kita tadi apa benda. Jadi banyak dia. Jadi maknanya wanita ni Tuhan bagikan banyak kelebihan sebenarnya. Dan apabila kita banyak kelebihan, kita banyak cabaran. Setiap kelebihan yang diberi oleh Allah itu banyak kelebihan. Dan orang lelaki dia memang memimpin. Tetapi ya, dia jangan maknanya memandang enteng peranan wanita. Sebab kalau wanita tidak kuat, bagusnya seorang lelaki mesti ada wanita di belakang dia. Begitu juga pimpinan lelaki di dalam negara ini perlukan pimpinan wanita untuk menolak dan menyedarkan dia banyak perkara dalam hal ehwal dalam masyarakat ni yang perlu dia pun. Jadi ya anak-anak yang contohnya nak terlibat politik ni kena tahu tadi niat ya, kena ada ilmu and then boleh belajar benda tu. Kalau you tak kalau tak libatkan diri, tetapi kena pandai imbang. Jangan terlibat politik ini tinggal tak mau dijadikan tadi ada mesyuarat lah. Macam dulu saya pun selalu cakap student. Ada student ya pelajaran dia ya, dia pemimpin pelajar. Dia apa benda contohnya kat kolej dia lah pula ni lagi. Habis tu dalam kelas dia pula ketua kelas ya. Macam-macam meeting ya, dia PKPIM pula tu. Contoh kan macam-macam mesyuarat kena buat semua. Tetapi pelajaran dia hebat ya. Ada orang langsung tak ada persatuan ya. Contohnya ada yang lagi kawan kita pula yang berkahwin lagi tapi dia boleh hold semua benda ni. Tapi ada ni dah lah tak kahwin, boyfriend pun tak ada contoh kan. Jadi lepas tu persatuan pun tak terlibat. Apa benda pun terlibat. Tapi pelajaran dia kadang-kadang kita lebih baik apabila kita banyak tugas sebab kita tidak buang masa dan kita ya mengatur masa kita dengan lebih baik. Kadang-kadang apabila kita tidak ada tanggungjawab, nantilah masa banyak kan. Tapi kalau supaya kita apabila ada tanggungjawab itu kita lebih disiplin dalam tugas kita. Ada soalan lagi? Okey, mungkin yang terakhir lah saya bacakan berkaitan dengan soal politikus yang sangat rakus di Malaysia ni lah. Kita dapat lihat betapa banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan ahli politik yang dari segi rasuahnya, dari segi perebutan kuasanya dan sebagainya yang menyebabkan anak muda rasa muak dan rasa menyampahlah dengan sikap politikus-politikus yang tidak melaksanakan tanggungjawab mereka yang bagus dan mereka hanya mementingkan poket masing-masing lah. Mungkin YB boleh bagi pencerahan supaya anak muda ni tetap teguh dan berada di landasan supaya mereka ada niat untuk memperjuangkan negara ini adalah masa depan mereka. Okay. Jangan give up anak-anak ya.
Kalau kita give up, benda tu akan menjadi lebih teruk. Seperti kita cakap Erdogan, Turki. Dia cakap apa? Kalau orang yang baik-baik tidak menceburi politik, maka jahat-jahatlah yang akan kontrol. Sekarang negara kita berada dalam keadaan yang teruk. Berada dalam keadaan teruk. Tapi kalau kita give up, benda tu akan terus. Jadi maknanya kita jangan give up dalam perkara ini. Memang ada, kita tak nafikan, kita pun ada juga golongan kita, contohnya yang pengkhianat. Kita dah beria berjuang-juang 20 tahun, tiba-tiba dia khianat. Tapi maknanya mungkin kita pun kita kena muhasabah diri juga. Sama ada kita selama ni kita punya kita punya jalinan antara kita tu, adakah kita ada komunikasi dan koordinasi yang baik, macam mana kita kontrol perkara ni, Jadi maknanya sekarang apabila perkara ni berlaku, banyak juga dia punya hikmah supaya besok kita nak pilih pemimpin, kena pilih yang betul-betul. Mungkin hari tu kita dah rasa dah betul lah, tapi tersilap. Tapi perjuangan ini masih panjang. Jangan give up. Kalau kita give up, apa jadi kepada anak-anak muda kita, kepada golongan-golongan yang muda kita bakal pemimpin negara. Jadi kalau kita memang banyaklah politikus saya tengok pun, saya pun takut juga, mudah-mudahan saya bukan salah seorang daripada yang diperkatakan itu. Kita ada kelemahan, tapi maknanya bagaimana kita mengatasi kelemahan, macam mana kita perbaiki kelemahan itu. But jangan give up. Terutamanya orang muda. Orang muda sangat penting kepada perjuangan. Kalau orang muda give up, orang tua ni dah nak senja. Jadi maknanya kalau tengok Datuk Seri Anwar tu, umur dah 72 tahun, 73 tahun dah sekarang. Bagaimana dia punya masuk penjara, keluar penjara. Kita cakap ni kan kita banyak cerita politik pula, tapi sebenarnya memang kita cerita pasal politik, pimpinan wanita dalam politik. So maknanya kita jangan perkara begitu yang buat tu, kita tengoklah balik, kita jangan, maknanya yang parti politik pun kena fikirlah, kalau dia nak memilih siapa menjadi calon ke, kena fikirlah benda tu. Kena tengok dengan betul. Jangan termakan dengan lobby-lobby dan janji-janji manis. Ada pemimpin politik ni suka sangat buat janji manis. Jadi kita orang yang ada prinsip, kita orang yang ada fikrah, kita orang yang ada jemaah, bila buat sesuatu itu, saya harap kita buat dengan yang terbaik. Ingat mengingati antara satu sama lain ke arah kebenaran, ke arah kebenaran dan juga ke arah bil haq and sawab. Jadi maknanya ke arah mengingati ke arah ke arah kebenaran dan juga ke arah kesabaran. Okey. Itu saja. Okey, terima kasih YB. Jadi sangat memberi manfaat dan juga nasihat kepada kami semua selaku anak muda, yang mungkin ada beberapa anak muda yang rasa mereka berkobar-kobar semangat nak menjadi sebahagian daripada ahli politik dan sebagainya, tapi tiada panduan. Jadi inilah mungkin garis panduan yang digariskan oleh YB. Yang paling penting adalah niat. Niat ni bukan hanya ketika kita mau masuk politik saja, tapi ketika kita melaksanakan suatu perkara. Perlu kena ada niat yang bersih, kena ada niat yang betul lah, iaitu untuk mencari keridaan Allah. Niat kerana Allah SWT, insya-Allah akan dipermudahkan segalanya lah. Dan yang paling penting selaku anak muda, kita kena sentiasa muhasabah bersamalah supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Bukan hanya untuk kepentingan peribadi ataupun untuk dapat nama dan sebagainya, tapi mestilah untuk memperjuangkan anak bangsa ataupun untuk memperjuangkan anak-anak pada masa hadapan lah, untuk generasi mereka supaya mereka selesa dan sebagainya. Dan sebab itulah kita boleh katakan bahawa perjuangan ini belum berakhir dan ianya sedang bermula dan sedang dalam proses untuk ke hadapan lah, untuk lebih maju insya-Allah. Jadi akhir kalam saya ucapkan terima kasih kepada YB. Terima kasih sangat-sangat kerana meluangkan masa menerima jemputan daripada PKPM, dan insya-Allah untuk akan datang kita sangat terbuka untuk menjemput lagi YB untuk sesi akan datang, insya-Allah bersama-sama menjadikan ini adalah platform untuk wanita berbicara dan sebagainya lah.
Jadi terima kasih kepada penonton yang menonton secara live di Facebook Harry PKPM dan juga Wak TV. Jadi akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap juang.